Baris, dah boleh mula kot. Okey. Terima kasih bos. Terima kasih. Okay, dengan kehadiran 46 orang Okay, dengar suara saya. Baik. Saya minta ahli-ahli panel lain bersedia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada rakan-rakan FSSH yang amat disayangi. Sebelum terlupa saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Muazzam Batin. Dan seterusnya saya ingin mengucapkan tahniah kepada rakan sekerja saya iaitu Cik Abah Hipni yang baru saja menerima cahaya mata. Tahniah kepada Cik Abah Hipni. Okay. Saya Fars Ali bin Bakri selaku moderator anda hari ini. Diharapkan semua berada dalam keadaan sihat dan masih mematuhi perintah PKPP walaupun terdapat sedikit kelonggaran dari segi perintah. Bagaimanapun kita seharusnya sebagai penjawat awam hendaklah taat mengikuti seperti yang disarankan oleh pihak kerajaan. Okay. Seperti maklum, pihak pengurusan SSH telah melaksanakan satu program santai dari rumah iaitu satu program perkongsian buku bagi manfaat bersama sepanjang tahun PKPP ini dilaksanakan. Okey. Pada pagi ini untuk meneruskan program santai dari rumah, kita bagi sesi ke-10. Sesi ke-10 testing. Ada suara tak? Hello? Testing, satu dua tiga, siapa dengar suara? Dengar. Oh, dah ada suara Okey, dah ada suara Okey. Sorry. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada rakan-rakan SSS. Okey, saya Fars Ali bin Bakri selaku moderator anda hari ini. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah kepada sahabat saya, rakan sekerja saya iaitu Cik Abang Ipni yang telah menimang cahaya mata. Okey, tahniah Cik Abang. Okey, diharapkan semua berada dalam keadaan sihat dan masih mematuhi perintah PKP walaupun terdapat sedikit pelonggaran dari segi perintah. Walau bagaimanapun kita seharusnya sebagai penjawat awam hendaklah taat mengikuti seperti yang disarankan oleh pihak kerajaan. Seperti yang semua sedia maklum, pihak pengurusan FSS telah melaksanakan satu program santai dari rumah iaitu satu program perkongsian buku bagi manfaat bersama sepanjang tempoh PKP ini dilaksanakan. Okey. Pada pagi ini untuk meneruskan program santai dari rumah kita bagi sesi ke-10. Okey. Diam tak diam dah sampai ke-10 kan. Banyak loh. Bersama saya selaku moderator anda dan juga saya ingin memperkenalkan 3 orang panel yang cantik iaitu Puan Nurul Hidayah binti Muhammad Uthman dengan tajuk buku Essential Personal Quality. Yang kedua adalah Ramla binti Husin, tajuk buku Bagaimana Membeli Rumah Lelong. Yang ketiga Nur Azira Jaafar, tajuk buku 26 Langkah Mensyukuri Kelahiran Anak Cara Islam Istimewa untuk Permata Hati. Oh, suara sama-sama Tapi walau bagaimanapun tajuk yang diberikan untuk pagi ini yang disajikan paginya adalah cukup menarik. Okey.
Seperti biasa, program ini dibagikan kepada 3 sisi, iaitu sisi pertama, panel akan memberikan mukadimah buku dan memperkenalkan penulis buku. Okey, selain itu memperkenalkan dirilah. Okey, sisi kedua, ulasan penuh kandungan buku. Okey, sisi ketiga, rumusan berkaitan buku tersebut. Meringkaskan perjalanan slot pagi-pagi ini. Saya minta panel yang pertama, iaitu Puan Nurul Hidayah binti Muhammad Uthman dengan tajuk buku Hatching Personal Quality. Dipersilakan. Puan Nurul Hidayah, sila dipersilakan. Okey, andai kata tak ada, kita skip dulu, kita pergi ke panel kedua Boleh Jangan, saya tak boleh olah semua buku. Okey, saya rasa saya skip dulu, boleh Saya skip dulu. Ingat santai-santai, jangan stres. Santai-santai saja, jangan stres. Boleh? Oh, okey, ada cubaan daripada Puan Hidayah untuk bersuara tapi tak dengar suara. Cik Aziz, tolong Cik Aziz. Assalamualaikum. Boleh. Okey, dah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramlah daripada Akademi Tamadun Islam. Tajuk buku saya Bagaimana Membeli Rumah Lelong. Saya tak sukses nak share saya punya slide. So kita without slide lah ya. Okey, dipersilakan Puan Hidayah. Puan Nurul. Saya Ramlah. Okey, tajuknya Bagaimana Membeli Rumah Lelong. Puan Ramlah. Okey, sorry. Okey, buku ni saya pinjam daripada Perpustakaan Negara secara online. Ditulis oleh Encik Muhammad Amli Ghazali. Tak ada bibliografi yang dikongsikan bersama. Dia dituliskan dengan secara ringkas dan padat. Sangat sesuai untuk dibaca oleh mereka yang merancang untuk membeli rumah. Ramai yang membeli rumah lelong tapi tak tahu macam mana kan. Dekat dalam buku ni dia tunjuk step by step daripada awal kita nak masuk sehingga kita exit. Pada pendapat penulis, membeli rumah lelong. Sebentar. Sebab ada request, sebab tajuk ni tajuk yang diorang tunggu-tunggukan. Boleh onkan ni tak video? Video? Diorang nak tengok panel. Saya punya kamera rosak. Saya try kalau nampak lah. Okey, cuba. Nampak saya tak? Ajaib ni, ada buat magic ni. Orang tak ada. Tak nampak kan? Okey. Tak apa. Teruskan. Abaikan. Okey, sekejap. Rumah lelong ni tidak begitu susah untuk dibeli kalau kita tahu teknik. Kalau kita betul-betul nak beli rumah lelong ni, kita kena tahu apakah syarat-syaratnya, dengan siapa kita perlu berurusan. Kalau kita tersilap, kita mungkin
terbayar kepada ulat ataupun ejen yang tidak bertauliah. Jadi buku ni memberi gambaran sebenar daripada awal kita nak masuk sehingga habis. Okeylah, cukuplah untuk introduksi. Saya serahkan balik kepada Encik Moderator. Terima kasih. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih banyak. Okey, iaitu Puan Ramlah binti Husin dengan tajuk buku Bagaimana Membeli Rumah Lelong. Okey, bagi sesiapa yang ingin mencuburi bidang hartanah, okey, nantikan seterusnya untuk pembentangan untuk sesi kedua nanti berkaitan tajuk ni. Seterusnya panel yang ketiga iaitu Puan Nur Hazira Jaafar dengan tajuk buku 26 Langkah Mensyukuri Kelahiran Anak Cari Islam. Istimewa untuk permata hati. Okey, dan rasanya macam tajuk ni sesuai untuk PKP ni. Mungkin ada baby-baby PKP untuk sisi ni. Okey, dan untuk mereka sekali lagi dipersilakan Puan Nur Hazira Jaafar. Okey, kuat sikit suara, Okey, saya Nur Hazirah binti Jaafar daripada RZS Kesis KL, UTM KL. So, tajuk yang saya akan kupas hari ini itulah istimewa untuk permata hati. 26 langkah mensyukuri kelahiran anak cari Islam. Tapi saya tak adalah nak ulas semua 26 langkah yang penulis tulis ni. Cuma ambil 10 je lah daripada penulis beliau adalah Dr. Nik Salida Suhaila binti Nik Saleh dilahirkan di Pasir Putih, Kelantan, merupakan seorang pensyarah kanan di USIM dan aktif menulis buku dan sering muncul dalam rancangan agama di televisyen. Dan penulis bersama Ustaz Muhammad Hariri Haji Muhammad Daud. Beliau juga dilahirkan di Pasir Putih, Kelantan dan pernah berkhidmat juga di USIM. Tapi sekarang sebagai seorang pendakwah lah dan aktif juga dalam program agama di televisyen. Tujuan tulis buku ni adalah melalui pengalaman peribadinya sendiri selain sering mendapat persoalan, nasihat atau meminta nasihat lah dan pandangan dalam memberi nama anak, bertahnik, akikah dan lain-lain. Di negara sini anak adalah permata paling berharga untuk kehidupan suami isteri. Di sebalik keseronokan ada juga ia juga ada satu amanah yang cukup berat untuk dipikul oleh kedua ibu bapa bagi mendidik anak menurut jalan Allah. So itu jelas setakat pengenalan. Lepas ni kita akan kupas 10 topik. Okey, terima kasih. Terima kasih Puan Hazira. Okey, seterusnya saya untuk slot yang pertama tadi, sisi pertama mukadimah buku dan memperkenalkan penulis buku, saya kembali kepada Puan Nur Hidayah binti Osman berkaitan dengan tajuk buku Enhancing Personal Quality. Dipersilakan Puan. Okey, Puan Hidayah nampak tudung oranye ni. Ada slide ke? Cik Aziz, tolong tengokkan slide Puan Hidayah. Saya kena pergi tempat dia, tu kat rumah. Okey. Puan Hidayah, kalau boleh, ni sekarang pakai laptop kan? Saya nampak dengar suara saya kan? Kalau dengar suara saya ganggu.
Okey, dengar tu. Okey, kalau tukar kepada handphone boleh tak? Handset. Tak apa, hidupkan kat handset. Kalau boleh lah, kalau Okey, ada yang request minta saya guna bahasa isyarat. Alamak. Tak apa puan dia. Tak apa. Santai. Nama pun santai daripada rumah kan? Okey, tak apa. Saya minta Puan Hidayah untuk get ready, standby untuk slot pertama nanti. Tukarkan kepada handphone dulu kalau boleh lah. Okey. Untuk meringkaskan lagi majlis, saya akan buat sesi kedua. Saya akan buat penyambungan sesi kedua, iaitu ulasan penuh kandungan buku. Okey, nanti selepas itu saya akan kembali kepada Puan Hidayah untuk sisi pertama. Okey, sisi kedua iaitu ulasan penuh kandungan buku. Saya minta iaitu panel kedua iaitu Puan Ramlah dengan tajuk buku bagaimana untuk membeli rumah lelong. Dipersilakan Puan Ramlah bagi sisi yang kedua. Silakan. Okey, di mana hendak mendapatkan maklumat rumah lelong? Rumah lelong ni kita boleh dapatkan maklumat daripada akhbar-akhbar utama, blog-blog jurulelong berlesen, daripada website. Kita gunakan cara yang kata kunci rumah lelong atau auction house. Kita pilih lokasi, cari. Atau kalau kita bernasib baik, kita boleh nampak daripada notis peristiharan lelong yang ditampal di rumah tersebut. Kalau kita ada kenal dengan jurulelong, kita boleh minta diorang email dekat kita dan daripada listing tu kita boleh pilih rumah yang kita nak. Seterusnya, mengapa membeli rumah lelong? Harga rumah lelong kurang 20 hingga 30% daripada harga pasaran. Sebagai contoh, sekarang ni katalah 10 tahun yang lalu, kita beli rumah tu dengan harga RM90,000. Sekarang dia dilelong pada harga reserve RM70,000. Padahal nilai pasaran semasa adalah RM120,000. Dekat sini kita ada keuntungan sebanyak RM50,000. Bayangkan kalau kita dah beli rumah tu dan kita buat renovation, kemudian kita jual balik. Jadi keuntungan itu lebih banyak lagi. Ini adalah pelaburan yang sangat menguntungkan. Okey, untuk proses membeli rumah lelong, pertama sekali kita tengok iklan, yang kedua kita tengok rumah, ketiga kita berurusan dengan bank, keempat kita pergi ke mahkamah untuk membida, kelima kita berurusan dengan jurulelong, seterusnya kita berurusan dengan peguam dan akhirnya kita mendapat kunci dan hak milik. Okey, langkah-langkah untuk membeli rumah lelong. Mula-mula lepas kita tengok iklan tu, biasa dekat iklan tu dia ada tuliskan alamat. Jadi kita pergi tengok rumah tu, tengok jenis rumah, lokasi, rumah tu berpenghuni ataupun tidak. Maklumat ni semua sangat penting untuk kita membuat keputusan sama ada boleh tak kita beli rumah ni. Kemudian kita kena dapatkan dokumen. Dokumen tersebut adalah peristiharan jualan. Kita boleh dapatkan daripada jurulelong, peguam ataupun pihak bank. Kemudian carian hak milik. Carian hak milik ni kita boleh dapatkan di pejabat tanah yang berhampiran. Ada bayaran sikit yang dikenakan. Dekat carian hak milik ni maklumat yang tertera adalah nama pemilik tanah. Biasanya nombor lot, lepas tu sekatan kalau ada sekatan. Kalau ada sekatan kita kena bertanyalah dengan jurulelong apa yang kita harus lakukan. Sumber kewangan. Okey, yang sumber kewangan ni
masa kita pergi nak membuat nak pergi membida ni, kita kena sediakan bank draft sebanyak 10% daripada harga lelong ke atas nama yang dinyatakan dalam perisytiharan jualan. Kalau masa kita perlu menyediakan duit lebih lah, kemungkinan besar kalau kita membida lebih daripada harga reserve. Sebagai contoh, harga rumah tu 100,000 dan masa kita membida tu, kita membida 110,000, sedangkan kita dah buka bank draft sebanyak 10,000, jadi kita kena ada cash kat dalam tangan 1,000 untuk menambah, mencukupkan 10% deposit tersebut. Jadi 90% lagi kita dapatkan pinjaman daripada pihak bank. Okey, langkah yang kelima. Biasanya kalau ada 2-3 orang pembida, harga rumah tu akan meningkat. Contoh harga reserve tu 100,000, kita kena tengok ikut kemampuan kita, berapa kita mampu untuk membeli rumah tersebut. Ini kita kena dapatkan hemat nasihat daripada jurunilai hartanah supaya kita tak terlebih meletakkan harga. Okey, lepas tu? Okey, tip semasa mahkamah, kita kena datang awal, kita serahkan deposit dan dokumen. Kita tidak digalakkan untuk berbual dengan sesiapa kecuali jurulelong. Lepas tu kita tunggu hingga dipanggil. Yang paling penting, sekiranya kita dah masuk kat dalam acara lelong tu, wajib untuk kita membida, mengangkat tangan dan menyebut harga walaupun sekali. Kalau tak, nama kita akan disenarai hitam selama setahun. Okay, kesilapan yang selalu berlaku ketika membeli rumah lelong ni, yang pertama kita tidak membuat caraian hak milik. Caraian hak milik ni penting untuk kita tahu sekatan-sekatan ke atas tanah tersebut. Okey. Tidak membaca, memahami syarat-syarat jualan. Yang ketiga, adakah bank menyelesaikan tunggakan-tunggakan bil tu? Kalau tunggakan bil tidak diselesaikan oleh bank, maknanya bebanan tu akan pergi kepada kita. Yang keempat, tempoh penyelesaian. Sama ada 90 hari atau 120 hari. Kelima, perlukah surat kebenaran? Yang ni kita kena tanya dengan pelelong. Keenam, bayaran baik pulih tu siapa yang tanggung? Sama ada kita ataupun bank yang tanggung. Yang ketujuh, terkurang anggar kos atau terlebih angka nilai. Yang ini khidmat nasihat jurunilai diperlukan. Ubah suai rumah sebelum proses hak milik. Ini tidak dibenarkan. Lambat membuat permohonan pinjaman. Sebaik saja kita menang membida, kita kena terus membuat pinjaman untuk mengelakkan delay dekat mana-mana. Kalau delay lebih daripada 120 hari, kemungkinan besar kita akan hilang kita punya deposit. Okey, gagal mengenal pasti rumah yang betul. Yuran penyelenggaraan yang tertunggak terlalu banyak oleh owner lama. Ini kalau macam rumah apartmen ataupun kondominium yang ada servis, kita kena check lah kalau ada yuran yang tertunggak. Dan yang terakhir sekali, pemaju sudah tidak wujud. Untuk rumah yang belum ada individual title atau strata title, kita tidak digalakkan untuk membeli kalau pemaju sudah tidak wujud, untuk mengelakkan kelulusan liquidator yang biasanya mengambil masa yang agak lama. Okey, itu saja, sekian. Okey, terima kasih. Terima kasih Puan Ramlah dengan perkongsian yang menarik tadi. Okey, saya rasa ada beberapa soalan nanti sebentar lagi sebab ramai yang berminat berkaitan dengan tajuk lelong ni. Okey, dan okey tak apa, nanti kejap saya akan buka sesi soal jawab nanti di akhir sesi inilah. Okey. Seterusnya kita teruskan dengan sesi kedua, iaitu ulasan penuh kandungan buku. Untuk bagi panel yang ketiga, iaitu Puan Nur Hazira Jaafar, dipersilakan.
Puan Wazira, apa mic tu mati tu, tolong hidupkan. Puan Wazira, mic mati tu, tolong hidupkan. Kami tak dengar suara. Okey, dah. Okey, cuba test. Okey. Sekejap. Okey, dengar. Assalamualaikum. Okey, tersambung Okey, Waalaikumsalam. Okey. Nombor pertama, cara-cara untuk mensyukuri kelahiran anak menurut Islam. Pertama adalah anak menulis anak adalah sebagai aset ibu bapa. Anak digambarkan sebagai salah satu kekayaan dunia yang tiada tandingannya. Sebab doa anak kekal sampai bila. Harta, kekayaan, rumah, kereta akan kita tinggalkan, tapi doa seorang anak akan mengalir selamanya. So, anak adalah inspirasi ibu bapa. Setelah penat bekerja seharian, bila kita balik tengok anak, akan hilang kan penat lelah. Lepas tu Al-Quran juga menggambarkan anak sebagai yang boleh sebagai penyejuk mata, penawar hati, dan jika dia menjadi orang yang bertakwa. So saya petik daripada buku ni, penulis ambil petikan daripada kata-kata hikmah ulama. Ya bunaya, wahai anakku yang tercinta, hiduplah sesuka hatimu tetapi ingat kamu akan mati. Cintailah sesiapa yang kamu ingin cinta tetapi ingat kamu akan berpisah dengannya. Buatlah apa yang kamu ingin lakukan tetapi ingat kamu akan dibalas atas setiap perbuatanmu. So, yang kedua, cara mensyukuri kita sebaik kelahiran anak, Islam kita disunatkan untuk azan bapa lah, sebaik-baiknya bapa bayi berkenaan disunatkan untuk azan di telinga kanan dan iqamat di telinga kiri. Macam kita selalu dengar selalunya baby lelaki azan, baby perempuan iqamat. Tetapi sebaiknya kita buat dua-dua, iqamat dan azan. Menurut menurut Rasulullah dapat menghindarkan daripada Ummu Subyan. Ummu Subyan adalah lelaki yang suka mendekati pada budak atau baby. Ini adalah kalimah pertama yang diperdengarkan ketika lahir dan kalimah terakhir yang diajar kepada orang yang nazak. Memperdengar azan adalah bagi menyuruh supaya mengenal dan mengesahkan Allah. Yang ketiga, kita sebaik-baiknya kena sujud syukur. Menurut bahasa adalah berterima kasih dan ataupun menurut istilah, sujud yang dilakukan apabila seorang mendapat kenikmatan daripada Allah atau terhindar daripada sesuatu yang berbahaya. Simple je, berniat, takbir, sujud dan baca zikir, doa antara dulu sujud, tak ada baca apa-apa dan terus memberi salam. Okay, sunnah tahnik. Tahnik ni memang kebanyakan kita pun memang buat lah. Tahnik adalah salah satu tanda kesyukuran juga lah. Tahnik adalah ataupun belah mulut. Tahnik dalam Islam bermaksud mengunyah buah tamar dan dicalik dalam mulut baby kiri dan ke kanan. Amalan tahnik adalah amalan sunnah Rasulullah SAW dan dilakukan sejurus kelahiran. Ianya boleh dilakukan sendiri oleh bapa kepada bayi berkenaan atau membawa anak atau baby itu berjumpa dengan orang soleh bagi mendapat berkat orang yang soleh. Okay, yang kelima ni penulis sangat tekankan bab ni memang banyaklah yang diulas. Cuma untuk si comel. Kita sebagai parents kena selalu tunjukkan kasih sayang, belai, cium anak untuk menerapkan sifat lemah lembut dia bila dia dah besar nanti.
So anak akan merasa disayangi dan membentuk hati menjadi insan yang baik, budi pekerti lah. Lepas tu memberi juga kesan disiplin pada anak agar menjadi manusia yang berakhlak. Ibu bapa, hubungan ibu bapa dengan anak akan bertambah erat dan menjadikan ibu bapa sebagai kawan dan tidak segan untuk menceritakan atau berkongsi masalah yang mereka hadapi. Yang ni paling penting sebab kalau ada gap antara parents dengan anak, bila anak dah besar dia akan cari orang luar untuk bercerita. So akan banyak kes-kes yang negatif yang kita tak nak. So kena kerap berhubunglah dengan anak ataupun bertanya masalah. So jadikan anak sebagai kawan. So, anak-anak tidak akan mendahaka pada ibu bapa kerana merasa malu dan sebersalah untuk tidak taat pada orang tuanya. Sebab daripada kecil dah dititik beratkan hubungan kasih sayang tu. Dan anak tidak akan anak akan sentiasa menjaga nama baik ibu bapa dan tidak akan menjatuhkan maruah orang tua mereka. So, penulis memang saya cakap penulis memang tekankan bab ni lah untuk buku ni. So kalau kita tak terapkan daripada awal kelahiran baby, banyak benda-benda negatif yang akan jadi bila anak tu dah membesar. Sebab tahulah peringkat dia mengenal dewasa ni, dia tengah nak mencari identiti dia sendiri, nak kenal, nak tahu, nak mencuba. So bila dia tak dapat daripada parents, dia tak tahu, dia segan nak tanya parents sebab dia ada gap kan jurang, parents sibuk bekerja. So dia akan cari daripada orang luar. Tu yang bahaya. Kalau dia cari orang yang betul tak apa. Kalau orang yang boleh bawa dia ke jalan yang tak betul, memang tu akan susah lah. So kita kena betul daripada awal. Okay, yang keenam, akikah. Akikah adalah salah satu jugalah cara untuk mensyukuri nikmat kurniaan Allah. Hukumnya adalah sunat muakkad, sunat yang digalakkan. Dan sebagai tanda kesyukuran kepada Allah. Dan waktu akikah yang terbaik adalah pada hari ke-7 kelahiran ataupun sebelum anak mencapai peringkat baligh. Hari ke-7 ni biasanya bagi yang berkemampuan dia akan buat serentak lah. Menamakan anak, bertahnik dan membuat majlis akikah. Tetapi kalau tak mampu pun tak apa, asalkan sebelum baligh. Tapi kalau tak mampu juga, dah lepas tempoh baligh, maka gugurlah tanggungjawab untuk parents akikahkan anak. Tetapi bila anak dah dewasa nanti, bila dah mampu, dia digalakkan untuk buat akikah untuk dirinya sendiri sebelum melakukan ibadah korban. Seelok-eloknya lah dia kena buat akikah untuk dirinya sendiri jika parents dia tak mampu dululah. Okey. Anak lelaki 2 ekor kambing ataupun 2 bahagian lembu dan anak perempuan 1 ekor kambing. Tapi bagi yang tak mampu, boleh juga lelaki cukup sekadar 1 ekor kambing atau 1 bahagian lembu bagi yang tidak berkemampuan, asalkan dia ada niat untuk buat. So hikmah Allah membezakan akikah anak lelaki dan perempuan adalah bagi menunjukkan tanggungjawab dan tugas kepimpinan dan amanah yang dipikul oleh orang lelaki adalah besar berbanding orang perempuan. Lelaki atau perempuan, syukuri anugerah Allah. Jangan memilih, kita kena terima apa sahaja pemberian Allah lah. Jangan mengeluh, jangan sesekali mengeluh, kena reda. Jangan riskan anak perempuan keluar anak lelaki, lepas tu kita mengeluh. Itu tak boleh lah macam tu. Justru Allah Maha mengetahui hikmah di sebalik kejadian dan tidak menjadikan sesuatu itu dengan sia-sia. Islam tidak melarang umatnya merancang keluarga, tetapi Islam melarang umatnya kufur pada pemberian Allah. Sesungguhnya kufur nikmat pemberian Allah adalah salah satu dosa besar lah. So kena terima.
penulis juga tulis kat sini. Dulu masyarakat Arab Jahiliah dia dia tak suka anak perempuan. Bagi diorang anak perempuan akan mendatangkan malapetaka ataupun malang lah atau jatuh miskin kalau ada anak perempuan. So diorang dulu bunuh anak perempuan hidup-hidup untuk hindarkan daripada kena daripada masyarakat sekeliling lah. So tak boleh lah macam tu sekarang. Kita kena mensyukuri pemberian Allah. Okey, kaya dengan ramainya anak. Okey. Keluarga di dunia adalah dikurniakan anak yang soleh. Doa anak yang soleh tidak akan putus dan diterima Allah SWT. Jangan tangisi kerana dikurniakan anak yang ramai, tetapi berbanggalah kerana Allah SWT telah menyediakan syurga kepada ibu yang memelihara anak-anaknya dengan penuh sabar. Menerima anak istimewa. Okey, ini adalah satu ujian. Nak tak nak kita kena terima, iaitu adalah ujian pada Allah untuk kita besarkan dia dan anugerah yang paling besar hikmahnya. Allah tidak menjadikan sesuatu dengan sia-sia. Islam mengajar umat supaya reda dan menerima hakikat untuk apa yang telah diberikan. Macam saya sendiri ada kira anak istimewa lah juga. Anak first saya memang mula-mula memang saya anak first kan, kita harapkan benda tu kebayangan pada kita nak anak yang comel, semua orang nak macam tu. Tapi bila baby dah keluar, lepas tu bila nurse tunjuk dekat saya, fizikal anak saya memang tak sempurna, bahagian tangan kiri dia, jari dia pendek. Saya seharian dekat ward memang saya tak tidur, saya menangis, memang saya tak terimalah, saya tak reda. Saya tak boleh nak terima. Dan sampai subuh tu nurse datang pujuk saya ajak pergi NICU untuk susukan anak. Saya tak nak. Sampai tahap macam tu saya tak nak pergi dekat NICU tu. Lepas tu dalam sehari sebab saya ada kenalan dia kaunselor dekat ward tu dia telefon saya datang lah, tapi dia telefon dia cakap dengan saya, cakap hello untuk cari adalah ujian. Malam tu lepas seharian bersalin baru saya berjalan kaki ke NICU. Saya tak nak doktor tolak, saya tak nak nurse tolak, saya tak nak husband ada. Saya jalan seorang-seorang, tengah saya sakit tu saya jalan dan saya nangislah kat NICU sampai saya dalam hati saya terdetik. Boleh tak aku nak tukar anak aku dengan orang lain, dengan baby sebelah? Sampai macam tahap macam tu. So, tapi lama-lama okeylah, sekarang ni saya boleh terima. Tapi kita kena kuat lah sebab anak masa dia 4 tahun masuk sekolah, ialah dia dah nak bergaul dengan orang. Budak-budak kan bila dia tengok kawan dia lain, dia akan tanya, kenapa tangan kau? Kenapa macam tu? Lepas tu dia terus tak nak pergi sekolah. 2 minggu dia tak nak pergi sekolah, 2 minggu tu saya pujuk, saya cakap tak apa abang. Bincang sekejap je tangan. Nanti aku jadi anak yang soleh, tak tinggal solat, dengar cakap bonda. Allah akan pulang balik tangan abang lagi cantik daripada tangan orang lain. Saya setiap hari saya terapkan macam itulah masa dia 4 tahun dulu sebab dia nak masuk sekolah kan. Sebab daripada dia yang excited nak masuk sekolah 4 tahun. Hari pertama dia bangun awal, tapi bila dia balik tu terus dia menangis. Besok tak nak pergi sekolah, saya tanya kenapa? Kenapa kawan-kawan abang semua tanya tangan? Kenapa tangan abang tak sama dengan tangan dia? So saya menangislah juga time tu, tapi tak boleh lah. Selama-lamanya kita kena kuat untuk anak. Itulah. Tapi sekarang ni dia dah jadual. Dia dah tak kisah dah nak cakap apa pasal tangan dia. Sebab saya dah terapkan cakap nanti akhirat nanti Allah akan bagi lagi cantik pada orang lain. Itulah. So ni petikan daripada umat Muhammad, daripada ulama. Ya bunaya, wahai anakku yang tercinta, hidup ini adalah ujian
dan setiap orang ada ujian masing-masing. Oleh itu, bersabar dan redalah dengan ujian kerana sabar dan reda adalah sifat orang yang beriman. So, last kali penulis ada bagi beberapa lah doa untuk kita sebagai parents kena sentiasa amalkan untuk anak-anak, untuk kebaikan anak-anak. So, doa untuk anak rajin solat, doa mohon keturunan yang baik, doa untuk melembutkan hati anak yang degil, doa untuk anak bijak, macam-macam lagi. Ya. Itu je. Sekian, terima kasih. Okey. Terima kasih. Amin amin rabbal alamin. Semoga Puan Hazira dikurniakan dengan anak yang soleh dan soleha. Amin. Okey, dengan ujian yang dialami oleh beliau, semoga segala urusan beliau dipermudahkan ya Puan Okey. Seterusnya saya kembali kepada panel yang pertama, iaitu Puan Nurul Hidayah ataupun panggilan manjanya Puan Hidayah, PMDN ringkas. Okey, ada tak Puan Hidayah? Untuk bagi sisi yang pertama, mukadimah buku dan memperkenalkan penulis buku. Puan Hidayah ada tak? Tak ada juga Tak ada, saya akan pas sisi yang terakhir, sisi ketiga, iaitu yang terakhirlah rumusan berkaitan dengan buku tersebut. Saya bagi kepada Puan Ramlah. Okey, saya tutup tadi saya ada nampak komen Kapat kat sini, dia kata dia beli rumah lepas tu tenant tak nak keluar bergaduh kan. Dekat dalam buku ni dalam buku ni ada ditulis kalau macam kita check rumah tu owner yang duduk dia tak menggalakkan kita untuk meneruskan niat untuk membeli. Carilah rumah lain daripada kita pening kepala nak bergaduh dengan owner asal. Kebetulan sama kan? Betul. Okey, sebagai penutup, saya sangat recommend siapa-siapa yang nak beli rumah lelong, kita boleh beli buku ni sebab kat dalam ni ada senarai semak yang agak lengkap sebelum hari lelongan, apa yang kita perlu buat, semasa lelongan dan juga selepas lelongan. Kita boleh tick supaya kita tak tinggal mana-mana step. Okey, membeli rumah lelong ni adalah salah satu cara untuk kita memiliki rumah dengan lebih cepat, lebih murah daripada rumah baru. Kalau rumah baru tu dia mengambil masa 2 hingga 3 tahun untuk siap kan. Walau bagaimanapun kita perlu berhati-hati supaya kita tidak terbeli rumah yang banyak kerosakan dan kita tak terdeal dengan orang yang dengan ejen ataupun ulat tadi. Yang akan menyebabkan kos lebih banyak keluar. Jadi saya harap kongsi saya pada hari ini dapat memberi manfaat kepada semua yang ingin membeli rumah. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih. Terima kasih Puan Ramlah. Sama-sama. Okey, di atas perkongsian bagaimana sisi tadi bagaimana untuk membeli rumah lelong. Okey, seperti mana kita tahu ada rakan-rakan kita pun ada rumah lelong dan ada juga yang telah mencuburi bidang hartanah ni, bukan sebiji dua rumah lelong ni dimiliki, tapi alhamdulillah lah dengan rezeki beliau Okey. Saya kembali kepada Puan Hidayah. Puan Hidayah ada ke? Hello, dengar tak? Okey, dengar suara jelas sangat. Betul? Dengar. Okey, kalau saya dengar saya anggap balik. Ganggu. Okey, Assalamualaikum. Saya Hidayah daripada UTM Space. Okey, saya daripada UTM Space ditempatkan di FSSH di Kuala 5. Okey, hari ni saya nak ulas pasal enhancing personal quality, iaitu enhance kita punya quality personal lah. Ini yang ditulis oleh Ranjit Singh Mali. Saya pilih buku ni sebab banyak kenangan lah saya dengan buku ni sebab masa tu saya ambil diploma, masa tu tengah SEM 4 dengan lecturer kesayangan saya. Okay, sekarang pun lecturer tu dah meninggal. So, yelah, harapnya dia halalkanlah segala dia punya
ilmu yang dibagi kat saya. Gitu. So yang sekarang ni Puan Hidayah, minta maaf saya mencelah. Ada mohon minta yang onkan video. Diorang nak tengok muka panel. malu. Okey, tak apa. Okey, kalau gitu tak apa. Teruskan. Tak ada hal. Okay. Okay, buku ni mengenai peribadi, iaitu sejauh mana individu mengamalkan sifat peribadi yang positif dan juga mengamalkan sikap yang baik sesama hubungan manusia. And then untuk memberi prestasi yang kerja yang berkualiti. Macam tu. Saya pun sebelum datang kerja saya ada refer juga buku ni. Macam gitu. Dan refer buku. Okay. Yelah, adalah juga refer buku ni. Sebabnya buku ni sangat berguna untuk yang macam saya yang awal-awalnya pemalu lah sangat kan. Pemalu untuk apa nak cakap untuk bersikap fleksibel dan get ready. Maksudnya apa-apa yang kita buat dalam kerja ni, contoh macam kalau kita masuk kerja, kita nak kena bersikap fleksibel. Macam kalau orang tu pemalu, kita janganlah pemalu sama. Macam kita happy-happykan dia. And then get ready lah. Kalau contoh macam saya dapat bos, Dr. Lily ada tak? Dr. Lily. Dr. Lily kan garang, jadinya saya nak kena get ready, hati yang kental. Walaupun kena marah macam mana, esok kena senyum balik dengan dia. Gitu. Lepas tu apa-apa perubahan yang berlaku, contoh macam saya jaga bahagian akademik. Akademik macam buat buat claim, buat jadual exam semua. So saya nak kena terimalah keadaan macam hari ni, contoh jadualnya boleh book tarikh tu, and then tiba-tiba perdana kata tak boleh sebab budak perdana dah cop dulu tarikh tu. So kita kena macam get ready lah mental kita, tak boleh macam stres-stres sangat. Macam ada orang sebentar, sorry saya mencelah. Okey, saya tahu mental Puan Hidayah cukup kuat. Okey, saya dapat permintaan daripada Dr. Lily. Please onkan video sebab masing-masing masih menunggu ni untuk tengok puan boleh hidupkan video. Okey, itu dia. Okey doktor, selamat raya. Okey. Alah terus lupa. Terus jadual tadi. Kita apa teruskan. Okey, pasal jadual. Macam saya cakap lah, contoh macam kita yang space ni, contoh nak buat final exam punya jadual. Okey. Macam kita nak book 24 hari bulan, tapi macam Kak Aida UG cakap tak boleh sebab perdana dah ada. So kita kena ikut dia punya. So kita kenalah rombak balik semua ni jadual yang ada. So macam kadang-kadang kalau orang tegur kita, Hidayah buat apa tu? Buat jadual ke? Yelah buat jadual macam tu. Kena kentalkan hati macam gitu. Lepas tu macam buku ni juga cakap sentiasa mencari peningkatan diri yang berterusan. Saya pun tengah lagi cari peningkatan saya dalam kerja ni sebab saya tak pernah kerja bahagian akademik yang macam ni tau. Sebelum ni saya kerja kedai cermata, kerja company construction. Company construction lagilah, aduh muka aku. Company construction lagilah stres. Hari-hari ada je pekerja bangla yang kena tangkap. Polis pun satu juga, dah tahu bangla tu, kita punya construction sibuk juga nak tangkap orang tu, nak minta duit kopi. Gila ke apa? Maki sekali. Okay, macam tu lah. Lepas tu ni dah. Sentiasa menjadi seorang yang pandai berkomunikasi. Saya ni jenis yang pandai juga berkomunikasi, tapi kadang-kadang saya jadi nervous. Sangat nervous. Sebab benda tu benda baru. Jadi kalau macam sekarang tak nervous kan? Confident, nampak yakin. Yelah sebab
Ya dah lama jugalah kan kerja, setahun. Okeylah, nampaklah juga dia punya confident. Tapi saya sangat nervous dengan Dr. Lily. Dia punya panic attack tu sama peluh-peluh kadang-kadang. Macam gitu lah. Saya memang orangnya macam gitu. Mungkin nak kena tunggu 3 ke 5 tahun baru saya macam pandai sikit lah komunikasi dengan yang sangat yakin. Okay. Giving honest and specific appreciation. Ini give humiliation macam mana aku nak cakap ni? Alamak. Tu skip lah. Sebab dah lupa lah apa ni. Okey, tak apa, skip. Terus dia meretan sedikit Puan Daya, kita terus masuk ke ulasan penuh kandungan buku dan Puan terus pergi kepada rumusan nanti Okey, dipersilakan. Terus? Terus je. Okey. Kepentingan buku ni ialah untuk membawa kejayaan kualiti peribadi, contohnya macam integriti. Integriti tu macam saya nak cakap ke tak? Saya kalau dulu suami saya kerja space, kadang-kadang saya adalah juga slide-kan dia. So macam dengan adanya buku tu, dengan adanya buku ni, kadang-kadang saya teringat jugalah integriti tu. Janganlah selalu macam slide-kan suami saya. Kadang suami saya lama masuk, gitu. Apa aku cakap ni? Teruskan. Yang pastinya Dr. Lily sayang Puan. Boleh meningkatkan kualiti peribadi di tempat kerja serta apa ni? Tak apa, kerja harian. Macam tu lah. Buku ni juga apa ni? Apa yang cakap? Buku ni boleh enhancekan kualiti peribadi kita lah. Lepas tu meningkatkan kerja kita dengan kerja seharian. Sama je tak? Tak tahulah ni, dah nervous lah ni nampak ni. Sejuk. Okey, dah habis. Okey, tahniah Puan Daya atas ulasan sesi pertama, sesi kedua dan sesi ketiga. Okey, beliau menyentuh berkaitan dengan skop pekerjaan. Okey, kita sedia tahu beliau positif orangnya dan telah memberi keyakinan dalam bidang kerja beliau. Okey, dan saya memberi peluang bagi panel yang ketiga tadi, Puan Hazira Jaafar. Ada nak buat apa-apa sedikit rumusan sebelum saya buka soalan kepada semua panel? Last penutup. Puan Hazira Jaafar, dipersilakan. Harapnya setelah semua tanggungjawab ibu bapa ditunaikan ketika menyambut kelahiran, macam semualah daripada kita buat daripada awal, azan, tahniah, didikan, penerapan cara hidup Islam dalam membesarkan anak-anak, harapnya anak-anak akan membawalah sikap-sikap yang perilaku yang mulia, berakhlak dan menghampakan kita. Oleh itu, jomlah kita sebagai parents kenalah berazam bagi menghidupkan suasana Islam dalam rumah tangga dan bermula daripada hari pertama kelahiran anak. So, untuk menegakkan Islam bermula dengan dirimu, keluargamu, masyarakat dan akhirnya negaramu. Itu je. Okey, sekian. Terima kasih. Okey, terima kasih Puan Hazira Jaafar. Okey. Sesi terakhir saya buka, jika ada sesiapa ingin mengutarakan soalan, dipersilakan kepada ahli panel kita. Ada sesiapa ingin bertanyakan soalan? Saya berikan ruang ni. Okey, ada yang nak 7 lagu. Okey, 7 lagu malam sikit boleh? Assalamualaikum. Ada yang cakap nak 7 lagu Boleh saya bertanyaan? Okey, dipersilakan Puan. Perkenalkan diri siapa Saya Syuhada Okey. dari Language Academy. Saya nak tanya Puan Ramlah tentang rumah lelong. Okey, Puan Ramlah Ya, apa tu? Soalan saya, jika rumah tersebut ada sekatan, apa yang perlu kita lakukan?
Okey, kalau sekatan ni kita kena dapatkan hikmat nasihat daripada jurulelong tersebut. Sekatan apa? Sama ada rumah tu tak boleh dijual ke ataupun dia ada hak milik kerajaan ke. Jadi kita kena tahu sekatan apa dan perlu dapatkan nasihat daripada jurulelong. Terima kasih Pak Ramlah. Sama-sama. Okey, terima kasih Pak Ramlah atas jawapan tadi. Okey, saya buka lagi satu lagi soalan terakhir. Nampaknya masa amat menceburi kita. Okey, ada soalan terakhir tak? Okey, Puan Fat ada nak bertanya? Berkaitan dengan tunggakan bayaran rumah lelong, ada tak? Ada tunggakan tak? Tunggakan kena tanya dengan bank. Okey, saya rasa kita boleh akhirkan dengan boleh akhirkan di sini. Okey, saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas perkongsian buku oleh 3 panel jemputan kita. Semoga tuan-tuan, puan-puan mendapat manfaat di atas perkongsian ini di atas pembentangan tadi. Okey, semua hebat-hebat belaka. Okey, dan seterusnya saya akhiri sebelum tu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Hairul, bos saya yang paling kacak, okey, selaku pelaksana program pagi ini, dan kepada rakan-rakan yang terlibat secara langsung atau tidak langsung. Okey, ada request Cik bos Cik Hairul, ada apa-apa nak di ini? Sepatah 2 kata. Okey, sekejap boleh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bos. Saya ambil kesempatan ni sekejap untuk maklumkan berkaitan dengan prosedur kita bekerja mulai 10 Jun 2020 di bawah PKPP. Okey, untuk makluman pihak dekan dan